Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ketemu kita lagi pada program Tazkirah Zuhur online yang dianjurkan oleh Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Dan alhamdulillah hari ini dapat kita bersama pada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ruang masa yang terhad ini, sama-sama kita berkongsi sedikit ilmu, berkongsi sedikit manfaat, mudah-mudahannya ia dapat kita amalkan dalam diri kita dan dapat kita sebar-sebarkan kepada yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung kepada kuliah yang sebelum ini, saya masih lagi menggunakan membicarakan berkaitan dengan 40 hadis amalan sedikit pahala berganda yang dikarang oleh yang berbahagia Ustaz Muhadir bin Haji Jul. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membicarakan berkaitan dengan hadis yang ke-13. Skip sedikit beberapa hadis sebab saya fikir ianya adalah merupakan satu perkara yang baik untuk kita kongsikan ketika ini, di bulan Ramadan ini terutamanya. Dapat kita kongsikan, mudah-mudahannya tuan-tuan dan puan serta kita semua dapat bersama berazam untuk melakukan perkara tersebut. Hadis yang ke-13 adalah berkaitan dengan solat isyak dan solat subuh berjamaah. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal lail kullahu. Daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendirikan solat isyak secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah mendirikan solat sunat separuh malam, dan sesiapa yang mendirikan solat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah mendirikan solat sunat sepenuh malam. Subhanallah. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi. Bukan senang tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang penonton, untuk kita melakukan solat malam ataupun tahajud bermula daripada selepas isyak tanpa henti 2 rakaat dan 2 rakaat berterusan, 2 rakaat kita lakukan solat sunat setiap malam sehingga tengah malam sekitar 12, terutama sekali di akhir seperti hari ini, terutama sekali kita sekarang ini, kita rasa menjual, sibuk menjual, yang sibuk membeli, yang sibuk buat kuih lain, lebih-lebih lagi kita beberapa hari Ramadan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka kesempatan di masa itu kecemasan Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling penting. Yang kita lebih, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, dalam kita hendak menghabiskan Ramadan kita ni, kita terlalu sibuk dengan perkara yang tidak kita cuba mendatangkan manfaat daripada ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan menunaikan solat isyak dan juga solat subuh
secara berjamaah. Dengan solat isyak dan solat subuh secara berjamaah, maka kita akan dapat pahala seperti mana kita melakukan solat sunat qiyamul lail. Sepanjang malam kita lakukan solat sunat qiyamul lail. Mungkin ada orang yang sanggup melakukan solat malam pun tak mula dari lepas isyak tanpa henti 2 rakaat berterusan setiap malam sehingga subuh. Dan tidak juga terkecuali ramai yang tidak mampu untuk mendiri solat sunat setiap malam. Bolehlah kita amal dengan kita mengerja solat subuh berjamaah, subuh berjamaah. Itu begini, sudah pasti tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita mempunyai kesempatan untuk melakukan perkara tersebut. Lebih-lebih kalau kita nak menunaikan solat sunat tarawih selepas mana solat isyak, kita pasti akan solat isyak berjamaah. Yang jadi masalah, yang jadi berat adalah ketika mana kita tunaikan solat subuh tu secara berjamaah. Dan rata-rata kebanyakannya kita memilih untuk tidur dahulu, nanti nak solat. Ataupun kita memilih untuk solat segera, yakni solat bersendirian, kemudian nak tidur cepat, qada balik waktu tidur, masa tidur telah diambil dengan kita bersahur. Sahur pun dia pun terlelap di sahur. Sebab apa? Masih tak habis lagi cerita malam tadi yang tengah mimpi tidur tu, belum habis lagi cerita tu, nak sambungkan kejap lagi, nanti break, commercial break untuk sahur. Lepas sambung balik nak tengok movie dalam mimpi. Tengok cerita Hindustan ke, tengok cerita Doraemon ke, contoh itu kan. Tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Itu yang jadi berat, iaitu subuh berjamaah. Dan memangnya itulah juga waktu subuh, bukan bulan Ramadan pun itulah juga waktu paling berat sekali untuk kita tunaikan secara berjamaah. Dan tidak juga terlepas mereka yang cukup istiqamah daripada mula Ramadan lagi. Start Ramadan mereka dah amalkan solat isyak berjamaah dan juga solat subuh berjamaah di rumah masing-masing. Subhanallah. Tahniah saya ucapkan kepada mereka yang berjaya melakukan perkara tersebut. Walaupun kita tak dapat menghadirkan diri kita di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dapat menghadirkan diri kita di masjid-masjid untuk solat berjamaah, tapi kita dapat buat berjamaah di rumah. Syarat jemaah ni cukup mudah tuan-tuan. Cukup 2 orang dah boleh buat jemaah. Tak perlu nak tunggu 3-4 orang, tak perlu nak tunggu 5-6 orang ke apa 10 orang ke baru kita boleh set jemaah. Tu tak perlu. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jika hendak mendapatkan pahala seperti mana kita menunaikan qiyamul lail di dalam sepanjang malam tersebut, amalkan dengan kita menunaikan solat isyak berjamaah dan solat subuh berjamaah. Seumpama kita suara tak berapa jelas. Kita sedikit gangguan teknikal. Boleh? Okey, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tahan depan ni suara lebih jelas. Dapat tuan dan puan-puan dengar. Kita masuk ke kelebihan solat sunat. Hadis yang ke-14. Solat malam ataupun qiyamul lail. An Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah
hatta injafal nasu kibalahu qila qad qadima Rasulullah thalasa faji'tu fin nasi li'anzura falamma tabayyanat wajhuhu araftu anna wajhahu laysa biwajhi kazzab fakana awwalu shay'in sami'tuhu takallama bihi an qala ya ayuhan nas ifshu salam wa'at'imu ta'am wasilu arham wasallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannati bisalam. Daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi SAW sampai di Madinah, ramai orang menyambutnya. Dikatakan Rasulullah telah datang, Rasulullah telah datang, Rasulullah telah datang. Lalu aku menghampiri orang ramai yang sedang berkumpul untuk melihat. Ketika nampak wajah baginda, aku tahu sesungguhnya wajah baginda bukanlah wajah orang penipu. Pertama-tama kali yang aku dengar baginda ucapkan ialah ucapan baginda, wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, sambungkanlah tali silaturahim, dan solatlah pada waktu malam ketika orang ramai sedang tidur. Jika kamu melakukannya, kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Riwayat pada Ahmad, At-Tirmizi dan Al-Hakim mensahihkannya dan dipersetujui oleh Az-Zahabi. Beberapa kisah orang soleh berqiyamul lail. Sa'id bin Al-Musayyib, seorang penghulu tabi'in, mendirikan solat subuh selama 50 tahun dengan wuduk solat isyak, dan dia selalu berpuasa. Subhanallah. Ada seorang sahabat Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat subuh, tuan-tuan, mendirikan solat subuh dengan menggunakan wuduk daripada solat isyak. Start daripada isyak. Contohnya hari ni, malam ni dia start daripada solat isyak, dia ambil wuduk sampailah subuh esok masih menggunakan wuduk yang sama. Ini bermakna setiap hari, setiap dalam waktu tempoh tersebut, dia menghabiskan masa dia daripada isyak sampailah ke subuh itu dengan melakukan ibadah. Insya-Allah akbar. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah, ini salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada cerita seorang hamba yang soleh, namanya Abdul Aziz bin Abi Rawad. Ini seorang faqih dan muhaddis serta tenaga pengajar di Masjidil Haram, meninggal pada tahun 159 Hijrah. Aziz bin Abi Rawad menghamparkan tilam untuk tidur pada waktu malam. Dia kemudiannya meletakkan tangannya di atas katil. Dia letak tangan di atas katil sambil memegang tilam, lalu dia berkata, alangkah lembutnya engkau, yakni wahai tilam, akan tetapi tilam di syurga lebih lembut daripadamu. InsyaAllah. Dia kemudian bangun untuk mendirikan solat. Maksudnya, tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah, dia tak tidur pun dekat tilam tu. Dia ambil tilam, dia hamparkan untuk dia tidur, tilam untuk tidur pada waktu malam. Tapi dia pergi kat tilam tu, dia pun tepuk tilam tersebut, letakkan tangan ke atas tilam tu, dan dia kata, sungguh lembutnya tilam, sungguh lembutnya engkau ni wahai tilam, tetapi tilam di syurga lebih lagi lembut daripada tilam tersebut. Kemudian dia bangun dan dia terus pergi solat. InsyaAllah akbar. Muammar berkata, Sulaiman At-Tamimi solat di sebelahku pada bahagian terakhir solat isyak. Aku dengar dia membaca ayat surah daripada surah Al-Mulk, ayat pertama, Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga sampai kepada ayat falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul lazina kafaru.
Dia berulang-ulang kali membaca ayat tersebut sehingga jemaah masjid semakin berkurangan dan akhirnya semua balik. Aku juga balik ke rumahku, kata Sulaiman At-Tamimi, kata Muammar. Ketika aku pergi semula ke masjid untuk azan subuh, Sulaiman At-Tamimi masih lagi berada di tempatnya seperti ketika aku meninggalkannya pada malam tadi. Ketika itu dia masih berdiri dan berulang-ulang membaca ayat yang tidak lebih daripada ayat yang seperti mana saya sebutkan tadi, yakni maksud ayat tersebut. Kemudian apabila datang kiamat dan mereka melihat azab yang dijanjikan itu secara dekat, muramlah muka orang-orang yang kafir itu. Sebab apa tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Sulaiman At-Tamimi membaca ayat tersebut berulang-ulang kali daripada isyak sehinggalah bawa kepada ketika Muammar hendak datang melaungkan azan subuh, dia masih lagi membaca ayat tersebut. Ini adalah kerana beliau rasa gerun, takut apabila datangnya hari kiamat kita masih lagi dalam hal keadaan kita leka dan alpa kepada keseronokan dunia ini. Kita leka dan alpa dengan kemanisan, kesedapan dunia. Kita leka dan alpa, kita lalai sehingga kita mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin banyak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dibacakan ayat tersebut berulang kali untuk mengingatkan kepada diri dia, untuk merasakan kepada diri dia bahawa subhanallah, Masya Allah tuan-tuan, azab Allah Subhanahu wa itu sungguh dahsyat. Kisah yang keempat, isteri Masruq bin Al-Ajda berkata, demi Allah, tidaklah Masruq bangun pada malam daripada malam-malam yang ada melainkan betisnya akan bengkak kerana lama berdiri qiyamul lail. Jika dia berdiri lama dan berasa penat, dia akan berqiyamul lail dengan cara duduk dan tidak pernah meninggalkan solat. Apabila telah selesai menunaikan solat, dia akan pergi ke tempat tidurnya seperti seekor unta pergi ke kandangnya. Tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah, ni tadi Masruq bin Al-Ajda merupakan salah seorang ulama di dalam kalangan tabi'in, berguru dengan Sayyidina Ali, Aisyah dan Ibnu Mas'ud. Dilahirkan pada tahun 1 Hijrah dan meninggal pada tahun 63 Hijrah. Ini ketika umur beliau sekitar umur 63-64 tahun. Tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah, dia melakukan solat malam setiap malam, walaupun kakinya bengkak-bengkak, betisnya bengkak kerana lama berdiri qiyamul lail, tetapi beliau tetap juga mengerjakan qiyamul lail itu, solat itu dalam hal keadaan beliau duduk. Itu sebab tuan-tuan, orang-orang ahli ibadah ini berbeza. Mereka mengatakan sehingga ayat mereka katakan, kami merasakan solat ini bukan lagi kewajipan kepada kami. Ini orang ahli ibadah kata. Sebab apa? Kita tanya kenapa boleh jadi begitu, berpandangan mereka begitu. Kerana mereka ini menghabiskan masa dan hidup mereka ini dengan solat. Banyak solat. Sebab dia dah tak ada rasa berat dah. Kita tuan-tuan, kita rasa berat nak solat. Kan kejap lagi kan, dah nak asar, solat lagi. Kejap lagi kan, dah nantikan maghrib, isyak. Tapi bagi orang ahli ibadah ni, mereka dah tak rasa macam tu. Sebab apa? Mereka selalu solat, kerap solat, sehingga mereka rasakan yang bahawa solat ini lagi bukan kewajipan lagi dah pada mereka. Sebab ia dah jadi rutin kehidupan mereka dan amal yang mereka sentiasa lakukan untuk meningkatkan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang kelima, As-Sari As-Sa'ti, jika waktu malam datang, dia akan bangun dan solat sehingga mendorongnya untuk menangis pada malam pertama, dan dia kemudian menangis lagi dan menangis lagi. Apabila berasa letih, dia semakin kuat lagi menangis. Pembantu kedai kepada seorang hamba yang soleh, Ali bin Bakar Kidar, menghamparkan tilamnya kepadanya.
Ali merasakan tilam itu dengan tangannya dan berkata, demi Allah engkau sangat lembut, demi Allah engkau sangat sejuk, demi Allah engkau tidak akan dapat menghilangkan malam-malamku. Dia kemudiannya bangun dan solat sehingga subuh. InsyaAllah dia jadikan tilam itu tadi hanya sebagai, kata orang, penyedap kata saja. Tetapi kesedapan yang dia nak cari pada waktu malam, keseronokan yang dia nak carikan pada waktu malam adalah dengan dia melakukan solat-solat sunat dan dia solat sehinggalah solat subuh. Masya Allah. Seorang hamba yang soleh, Abdullah bin Yazid berkata kepada keluarganya setiap malam, wahai penghuni rumah, berjaga-jagalah daripada kamu, berjaga-jagalah ini daripada tidur kamu. Bukanlah ini hanya negeri untuk tidur, masa untuk kamu dimakan oleh ulat telah dekat. Masya Allah, tuan. Kalau kita lah, bapak kita ke ataupun ahli keluarga kita sebut, bangun, jaga-jagalah dengan tidur, sesungguhnya nanti takut nanti tidur nanti tak bangun-bangun lagi dah. Kita pun seram nak tidur, tuan-tuan. Yang ni ayat dia apa? Bukankah dunia ini hanya negeri untuk tidur, masa untuk kamu dimakan oleh ulat telah dekat. Dia beli ayat sindi, tuan-tuan. Dia kata masa untuk kita dimakan oleh ulat telah dekat, menunjukkan bahawa kematian tu sentiasa menghampiri kita. Disebutkan dalam kitab-kitab, tuan-tuan, ada beberapa pendapat dan pandangan mengatakan bahawa setiap hari kita ini didatangi oleh malaikat maut sekitar 40 kali. Ada yang mengatakan 70 kali. Maknanya di sini menunjukkan kerap kali malaikat maut menjengah kita, melihat kita, berjumpa dengan kita, sedar tak sedar je, waktunya kita tak tahu bila, kan? Maka dalam hal ini, kalau kita masih lagi kita leka, masih lagi kita terlalu sangat memandangkan keseronokan dunia, maka tuan-tuan, kita mungkin tergolong daripada kalangan orang yang rugi. Sebaliknya, kalau kita cuba menjadikan keseronokan kehidupan kita ini sebagai satu ibadah, contohnya kita bermesra dengan keluarga kita, mesra dengan anak isteri kita, kita bergaul dengan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Dalam hal kita bergaul, kita mengeratkan hubungan silaturahim dengan kita, menjaga perbuatan kita, pergaulan kita, berkawan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, berhubungan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan itu ia boleh menyebarkan lagi ibadah kita, dan juga menjadikan diri kita mendapatkan manfaat daripada apa yang kita lakukan tersebut. Seorang wanita menziarahi isteri kepada Al-Auza'i. Dia melihat kesan basah di tempat solat Al-Auza'i. Dia lalu memarahi isteri Al-Auza'i. Kenapakah kamu seteruk ini? Dia datang rumah orang, dia marah tuan rumah tu. Kenapa kamu seteruk ini? Aku melihat engkau tidak berhati-hati dengan budak-budak sehingga mereka kencing di tempat masjid Syekh. Maksudnya tempat dia solat pada waktu malam. Tempat solat tu ada kesan basah. Jadi tetamu ni datang, dia marah kepada isteri Syekh tu tadi. Kenapa dia tidak berhati-hati menjaga daripada kanak-kanak ini kencing di tempat solat Syekh tersebut. Isteri Al-Auza'i pun berkata kepadanya, kamu salah, kamu tidak betul. Sebenarnya perkara ini berlaku pada setiap malam. Kesan daripada air mata Syekh ketika dia sujud. Rupanya air yang bergenang tadi, air yang berada di tempat solat Syekh tadi, Syekh Al-Auza'i tadi, adalah merupakan air mata daripada Syekh Al-Auza'i sendiri. Dan ketika mana dia melakukan solat, dia sujud, dia menangis mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, tu air mata daripada Syekh sehingga bertakung di situ setiap malam. Bukan air kencing orang. Maka tu sebab daripada sini kita boleh belajar beberapa perkara. Pertama, jangan kita sibukkan hal rumah tangga orang, kan? Contohnya macam kita tak apa lagi ni, tak apa hari lagi nak menyambut hari raya. Kerajaan benarkan kita pergi beraya 1 hari saja.
kan. Itu pun tak lebih daripada 20 orang dalam satu rumah. Maka dalam ni kita jangan sibuk duk tanya, kenapa kau buat hias macam ni, kau kenapa kau, tak perlu tuan-tuan, tak perlu. Itu urusan tuan rumah tersebut, urusan tuan rumah. Tak perlu untuk kita tanya kenapa macam ni, kenapa macam ni. Tak. Dia bagi kita makan apa pun, itu pun dah bersyukur dah. Dia bagi kita air sejuk, air kosong pun, itu pun dah bersyukur, alhamdulillah. Sudi untuk dia bagi raikan tetamu dia dengan memberikan air yang makan yang sebegitu dan minuman yang sebegitu. Maka jangan kita tanya, kau kenapa kau bagi macam ni, kau susah ke? Tak, jangan. Itu yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengajarkan kepada kita supaya jangan serkap jarang. Jangan serkap jarang. Jangan kita nak ceritakan kenapa kena buat macam ni, kenapa kena buat macam ni. Tak. Kita kena bertanya dahulu, siasat dahulu. Kalau tanya ada muskil, tanya dulu. Itu yang lebih baik. Tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak lagi perkara-perkara, cerita-cerita berkaitan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang melakukan qiyamul lail, orang-orang yang beramal dengan melakukan qiyamul lail. Kita sendiri tahu bahawa baginda Rasulullah SAW juga mengisi malam baginda, terutama lagi di malam-malam di 10 malam yang terakhir di dalam bulan Ramadan, dengan mempertingkatkan lagi amal ibadah, dengan memperbanyakkan lagi amal ibadah. Bahkan baginda Rasulullah SAW minta kepada para lelaki untuk beriktikaf di masjid-masjid, mengikat kain-kain mereka. Maksud mengikat kain tu apa? Supaya tidak lekakan dengan perkara-perkara yang lain, hanya tumpu pada ibadah dalam 10 hari yang terakhir saja. Sebab apa? Pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan inilah Allah turunkan maghfirahnya kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Hidupkanlah hari kita ni dengan ibadah, hidupkanlah masa kita dengan ibadah, hidupkanlah malam-malam kita dengan qiyamul lail, dengan tahajud, hajat, taubat dan sebagainya. Maka tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya fikir insya-Allah cukup setakat tu perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaatnya kepada diri saya dan diri tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah, dapat kita sampaikan kepada yang lain, dapat kita bantu pada yang lain, untuk kita sama-sama sebarkan berkaitan dengan betapa pentingnya dan kita untuk mengimarahkan lagi 10 Ramadan yang terakhir ini. 10 Ramadan yang terakhir, mudah-mudahan banyak lagi amal yang kita boleh lakukan, perkara-perkara yang kita boleh lakukan untuk kita isi masa kita dengan sebaiknya, dan kita boleh gunakan perkara tersebut dengan ibadah. Pertama tadi, kalau kita rasa kita takut, amalkan takut terlepas daripada tahajud, pada tidak pun kita dapat seperti mana pahala tahajud, pahala qiyamul lail di dalam malam hari, dengan kita mengerjakan solat isyak dan solat subuh berjamaah. Kalau tak dapat pun, kalau kita boleh berjaya bangun pada waktu malam untuk mengerjakan qiyamul lail, maka kerjakanlah qiyamul lail pada waktu malam, untuk kita sama-sama menghidupkan lagi malam-malam di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita maghfirahnya, kurniakan kepada kita kemanisan di dalam bulan Ramadan ini. Wallahu ta'ala alam. Sekian daripada saya mohon ampun dan maaf jika sebarang terkasar bahasa dalam saya menyampaikan perkongsian pada kali ini dan sebelum-sebelum ini. Di kesempatan bulan baik ini, bulan Ramadan ini, saya memohon ampun dan maaf daripada segala apa yang mungkin telah saya sampaikan. Mungkin ada yang mengenali diri saya secara lebih dekat, jika ada ketelanjuran cakapan, perbuatan dan sebagainya, saya mohon ampun dan maaf. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak dan juga selamat menyambut Hari Raya Aidil Fitri. Sekian daripada saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.